Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembentangan untuk kertas kerja yang bertajuk Pembentukan Kerangka Konsep Program Bantuan Pekerja dan pelaksanaannya bersandarkan prinsip Qalb Al-Ghazali dalam sektor kerajaan. Kertas kerja ini berasaskan kepada satu penyelidikan FRJS dalam mengkaji bentuk pelaksanaan EAP ataupun program bantuan pekerja, Employee Assistance Program, di agensi kerajaan dan mencadangkan pembangunan model baharu EAP yang berintegrasikan prinsip Qalb Al-Ghazali dalam kalangan staf di agensi kerajaan. Baik, untuk sorotan literature, EAP adalah satu program yang dibangunkan bagi membantu para pekerja dalam sebuah organisasi menyuarakan kesulitan dan juga isu-isu atau permasalahan yang dihadapi bagi membantu dalam mengurangkan pelbagai isu-isu di tempat kerja dan juga isu-isu peribadi yang boleh menjejaskan prestasi dan produktiviti seseorang pekerja. Ramai pakar-pakar dalam bidang kaunseling terutamanya ataupun dalam bidang psikologi contohnya seperti Mohan yang menyatakan bahawa EAP ni adalah salah satu daripada cabang perkhidmatan dalam bidang kaunseling yang merupakan satu bentuk inovasi kos yang dipanggil sebagai rendah dalam menyelesaikan masalah pekerja yang diyakini boleh mempengaruhi kepuasan kerja, mempengaruhi prestasi seseorang dan juga produktiviti seseorang di tempat kerja. Dan ia merupakan perkhidmatan yang sifatnya adalah sulit dan penuh dengan kerahsiaan bagi tujuan untuk menjamin setiap sesi EAP yang dijalankan tersebut ataupun setiap sesi bantuan pekerja mengikut tata cara, mengikut kod etika serta akta yang berkaitan lah. Ini adalah untuk memastikan bahawa kualiti sesi khidmat runding profesional EAP yang dijalankan adalah berkesan, sekurang-kurangnya berkesan kepada pekerja yang terlibat lah. Kemudian di dalam kebanyakan organisasi termasuk di Malaysia, objektif penubuhan EAP ni antaranya adalah untuk memberikan satu bentuk sokongan lah dan juga satu bentuk bantuan penasihatan kepada kaki tangan yang mungkin mengalami kesukaran. Kemudian ada isu-isu seperti perkembangan kerjaya, masalah berkaitan kekeluargaan ataupun mungkin masalah bersifat peribadi seperti kesihatan fizikal, emosi dan lain-lain yang secara langsung sebenarnya akan bagi impact, memberikan kesan kepada apa yang dilahirkan dalam konteks kualiti di tempat kerja ataupun apa yang kita panggil sebagai boleh merencatkan penumpuan kerja harian seseorang pekerja tersebut. Zaba menegaskan bahawa elemen keagamaan banyak membantu dalam menghuraikan kompleksiti masalah pekerja yang diyakini boleh mengukuhkan keberkesanan sesuatu program bantuan pekerja di sesebuah organisasi. Jadi ada beberapa responden yang ditemubual dalam kajian oleh Zaba ini mengakui bahawa elemen spirituality, elemen keagamaan adalah satu bentuk pemangkin kepada pemahaman pekerja yang mengikuti satu-satu program bantuan pekerja ini mengenai usaha organisasi untuk membantu mereka lah, terutama dalam memberikan bentuk alternatif penyelesaian terhadap isu-isu stres, gangguan mental, konflik komunikasi dan sebagainya. Baik, seterusnya Al-Ghazali melalui kitabnya Ihya Ulumuddin telah memberikan huraian dan juga penerangan berkenaan nilai-nilai utama yang berperanan dalam membantu dan juga membimbing hati-hati para pekerja lah, terutamanya untuk menghasilkan sifat-sifat serta akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji. Jadi dalam masa yang sama, semua nilai utama ini yang banyak diterjemahkan dalam perbincangan contemporary sebagai satu bentuk konsep qalb yang perlu digunakan secara tepat dan juga seimbang untuk mengatasi dan menghalang daripada sifat-sifat serta akhlak-akhlak yang tercela. Untuk itu, berdasarkan sorotan literature, terdapat satu bentuk kesejajaran dan juga ruang untuk pengasimilisasian konsep, penggabungan elemen-elemen praktis di antara apa yang terdapat dalam satu-satu program EAP yang konvensional
dan juga dengan prinsip-prinsip QAP seperti yang digagaskan oleh Imam Al-Ghazali yang utama, iaitu kalau dalam kajian kami ini, kami dapati bahawa elemen utamanya adalah keadilan, kebijaksanaan, keberanian dan juga sifat menjaga diri. Jadi untuk itu terdapat satu bentuk cadangan gagasan model EAP yang bersifat konvensional itu, yang mana ianya boleh diasimilisasikan bersama dengan prinsip-prinsip QAP Al-Ghazali yang 4 itu tadilah. Jadi salah satu model rujukan EAP ni yang digagaskan oleh Sirnik dengan mengandaikan bahawa kewujudan pemahaman berkaitan panduan dalam pekerjaan oleh organisasi di samping penyelesaian program secara kendiri ataupun kita panggil sebagai self-help. Dan kemudian penglibatan pekerja digabungkan dalam kerangka ekologi untuk mewujudkan bantuan secara selari dan juga sistematik. Dan model ini menggagaskan dua paksi utamalah model oleh Sirnik ni. Paksi pertama dalam model ini terfokus kepada sasaran. Dan kemudian sasarannya apa? Iaitu kesejahteraan pekerja lah. Dan juga elemennya adalah dengan elemen keseimbangan dengan kesejahteraan organisasi. Maksudnya dalam konteks para pekerja itu, mereka ini adalah satu bentuk entiti yang seimbang serba-serbi dalam konteks kesejahteraan mereka lah secara peribadi. Dan kemudian ini juga akan menterjemahkan kesejahteraan ekosistem organisasi itu sendirilah. Dan seterusnya pada paksi kedua pula mengikut Sirnik tadi menggagaskan kaedah intervensi. Dan ia terbahagi kepada dua kategori, iaitu intervensi profesional dan juga intervensi kendiri. Jadi dengan menggabungkan kedua-dua bantuan sebegini di tempat kerja, ruang untuk dapatkan bantuan pekerjaan sebenarnya akan jadi lebih luas untuk para pekerja dan juga untuk skop keluarga mereka juga. Jadi dalam konteks dunia pekerjaan, model, kerangka dan juga modul pengisian bagi pelaksanaan EAP berteraskan QAP Al-Ghazali ini sebenarnya perlu disusun dan diselaraskan untuk memastikan bahawa semua pekerja dapat menampilkan budaya kerja yang unggul dan mulia ke arah membina negara yang bertamadun dan berbudaya tinggi. Jadi berdasarkan kepada sorotan kajian lepas, EAP dilihat sebagai satu program yang harus dilaksanakan dengan panduan dan juga paduan keagamaan dan kerohanian bersandarkan prinsip QAP Al-Ghazali sebagai satu bentuk package lengkap yang dapat membantu pekerja menyelesaikan ataupun setidaknya mempunyai pilihan penyelesaian dalam aspek pekerjaan mereka di organisasi. Jadi dalam hal ini, fokus yang digunakan dalam model kajian EAP ini adalah terbina berdasarkan huraian-huraian yang telah dikembangkan, dicadangkan oleh Al-Ghazali mengenai hal ehwal kejiwaan dan juga pembinaan akhlak dan menerusi kajian analisis kandungan kepada kitab karangan Imam Al-Ghazali iaitu Ihya Ulumuddin. Terdapat dua bab utama dalam Ihya yang dapat sebenarnya dijadikan rujukan utama dalam memahami wacana ataupun perbincangan QAP berdasarkan huraian oleh Al-Ghazali. Baik, jadi untuk itu terdapat kemungkinan yang disebut oleh Al-Ghazali ini, terdapat kemungkinan yang sengaja dibuat oleh Al-Ghazali itu dalam aspek membuat susun atur dan juga tertib bab-bab yang dibincangkan dalam Ihya Ulumuddin itu, yang mana ianya memudahkan untuk kita meneliti elemen-elemen ataupun mengikuti dan juga mengamalkan elemen-elemen yang ada dalam huraian-huraian beliau mengenai konsep-konsep dalam pembentukan peribadi pekerja Muslim yang sempurna. Jadi kedua-dua bab yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu bolehlah dikatakan sebagai satu bentuk platform yang asas bagi semua manusia sebelum kita ini sebenarnya mendalami isu-isu yang berkaitan dengan pekerja dan juga pekerjaan ini dalam konteks seperti cabaran akhlak dan sebagainya. Jadi model baharu ini dicadangkan untuk melihat perkembangan EAP di agensi-agensi kerajaan yang terlibat dan bagaimana elemen keagamaan dapat disinergikan dalam menghasilkan kejayaan program tersebut yang lebih tuntas. Jadi model baharu pelaksanaan EAP berteraskan keagamaan ataupun QAP ini diharap dapat menjadi panduan yang komprehensif kepada pengendali ataupun kaunselor-kaunselor EAP di agensi kerajaan. Jadi kesimpulannya diharapkan bahawa apa yang diperoleh dalam perbincangan bersifat kajian literature ini
supaya kita faham bahawa terdapat ruang yang boleh kita gunakan dalam memperbaiki kaedah, proses pelaksanaan dan penghayatan program Employee Assistance Program itu, di mana kita menggunakan elemen-elemen panduan yang dibawa oleh para ulama, para imam besar dalam Islam ini, dalam menjadikan ia sebagai satu bentuk panduan yang ulung dan unggul, supaya program EAP ni akan dapat memberi kesan yang lebih positif, impact yang lebih baik kepada mereka yang mengambil program ini untuk tujuan penambahbaikan diri. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.